Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Program Youth of Faith 2.0 membentuk belia siaga masa depan serta pemodulian. Tingkat amal ibadah rebut kelebihan malam Lailatul Qadar. Dengan tema Al-Quran Pedomanku, Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara menjadi keunikan di negara Brunei Darussalam. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan. Hadiah-hadiah menyemarakkan lagi majlis tersebut. Sorotan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang majlis berlangsung. Betul berhasrat, semua anak Brunei adalah pandai membaca Al-Quran dengan bertajwid. Maka oleh itu, khidmat guru-guru adalah diperlukan untuk melutani pengajaran Al-Quran, terutama bagi murid-murid di sekolah rendah yang belum berapa lancar membaca Al-Quran. Di samping tidak mengabaikan juga pelajar-pelajar di sekolah menengah. Alhamdulillah, kita juga sangat bersyukur manakala mengetahui bahawa bukan sahaja pihak kerajaan, malah juga pihak swasta, agensi-agensi tempatan dan para belia masing-masing mempamerkan kesungguhan turut sama-sama berkecimpung menghayati Al-Quran melalui pusat-pusat pengajian termasuk kelas-kelas menghalusi bacaan.
Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin menganjurkan majlis berbuka puasa bersama kanak-kanak berkeperluan khas. Majlis berlangsung di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Bengkurung. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan kepada kanak-kanak berkeperluan khas yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Juga diadakan penyerahan sumbangan RM1,200 dan barangan elektrik kepada Pusat Ihsan yang diterima oleh Datuk Paduka Muhammad Amin Alimin bin Haji Abdul Wahab, pemegang amanah pusat berkenaan. Majlis merupakan antara acara bagi memperingati penubuhan hubungan diplomatik Malaysia-Brunei ke-40 tahun. Kumpulan Belia Masjid Ibadur Rahman dan Kelab Belia Masjid Zainab Lumut petang tadi mengadakan majlis pembukaan program Minal Masjid Ilal Masjid 3.0. Majlis berlangsung di Masjid Hasan Al-Bolkiah, daerah Tutong. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara, program bertemakan Ramadan Retreat diadakan selama 3 hari dengan pengisian beberapa aktiviti rohani dan jasmani. Para peserta program terdiri daripada belia dari daerah Tutong dan daerah Belait. Objektif program antara lain bagi mengenali masjid-masjid yang ada di negara ini di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri para peserta. Majlis Sentuhan Kasih Ramadan merupakan acara tahunan bagi mengenang jasa bakti warga Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang telah kembali ke rahmatullah dan meringankan beban anak-anak yatim dalam membuat persiapan bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Rimbah. 122 orang anak-anak yatim daripada 66 buah keluarga anggota ABDB yang telah kembali ke rahmatullah menerima sumbangan derma. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bolhasan, Pemerintah ABDB dan isteri Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini yang dipertua Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada tabung kebajikan ABDB, Bakti, anggota-anggota ABDB dan surau-surau ABDB. 65 anak yatim dan 11 penerima bantuan ihsan terdiri daripada kaki tangan Kementerian Pertahanan pagi tadi menerima sumbangan derma dari kementerian berkenaan. Majlis penyampaian derma diadakan secara serentak di Bolkiah Garrison, Penanjung Garrison dan Perkhemahan Lumut. Di Bolkiah Garrison, penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan kepada para penerima dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong. Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Di Penanjung Garrison, sumbangan disampaikan oleh Dayang Poh Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan kepada para penerima dari daerah Tutong. Manakala di Perkhemahan Lumut, penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dayang Alina binti Abang Haji Omar Zuki, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Tenaga Manusia kepada para penerima dari daerah Belait. Sumbangan diharap akan membantu perbelanjaan para penerima semasa bulan Ramadan dan persiapan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Ke arah membentuk belia Islam dan siaga berdepan pelbagai cabaran di era globalisasi, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Belia Masjid Senegara menganjurkan program Youth of Faith 2.0, Ignite Your Iman, Ignite Your Potential. Perasmian program diadakan pagi tadi di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah, Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Halal Agama.
Lebih 70 orang menyertai program selama 3 hari yang berakhir Ahad ini. Antara lain tujuan program mendedahkan para belia dengan aktiviti yang memupuk sifat kerjasama, tolong-menolong dan kemanusiaan. Selain membekalkan para belia dengan ilmu pengetahuan secara tidak rasmi beserta kemahiran abad ke-21 sebagai bekal untuk menghadapi cabaran mendatang. Memahami dan mengamalkan Al-Quran mampu menjadikan kehidupan manusia dunia dan akhirat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Umat Islam yang sentiasa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dapat menjadikan kehidupan dunia dan akhirat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Tadabbur Al-Quran sempena sambutan Nuzul Al-Quran di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Antara yang hadir, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Tazkirah Tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, juga menyentuh agar umat Islam mengamati dan merenungkan bersama kehebatan, keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Acara dikelolakan oleh Ahli Jaduankuasa Takmir Masjid Universiti UBD. Dalam bulan Ramadan terdapat di dalamnya satu malam yang mempunyai keberkatan dan kelebihan dari 1000 bulan. Lebih-lebih lagi di 10 malam terakhir iaitu Lailatul Qadar. Sebagai umat Islam, kita dikehendaki melipat gandakan lagi usaha untuk merebut kelebihan malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan amal ibadah sebanyak mungkin. Perkara tersebut antara yang terkandung khutbah Jumaat hari ini bertajuk melipat gandakan amal ibadah di penghujung Ramadan. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang paling utama di antara malam-malam yang lain. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa bagi mereka yang beribadat dengan penuh keikhlasan serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Besar kemungkinan ia berlaku pada malam yang berangka ganjil, iaitu malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29. Oleh itu rebutlah peluang keemasan ini dengan memperbanyakkan sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa bagi memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah dilakukan. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD pagi tadi mengadakan majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Datuk Paduka Arkitek Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Antara lain, tujuan majlis menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan acara-acara keagamaan untuk meraih ganjaran yang berlipat ganda. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPDBD pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran yang diselajurkan dengan bacaan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Ibu Pejabat PPPBD, Kampung Anggerik Desa.
Hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali, NAB yang dipertua sepanjang hayat PPPBD, dan Dayang Nur Azrina bin Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya PPPBD. Kegiatan tahunan persatuan di bawah projek titian kasih ini diadakan untuk memupuk budaya membaca, memahami dan mendalami Al-Quran dalam kalangan ahli persatuan dari aspek kerohanian, di samping mengeratkan lagi silaturahim dan perasaan muhibbah. Berikutan dengan penambahbaikan ke atas Treasury Accounting and Financial Information System TAFIS, Jabatan Perbendaraan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan mulai 1 April 2024, portal e-invoice akan melalui proses peralihan dan ditukar menjadi Government Vendor Portal. Government Vendor Portal ini adalah portal layan sendiri yang akan membolehkan pembekal-pembekal iaitu vendors yang berminat untuk menyertai sebut harga ataupun tawaran yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan serta menghadapkan tuntutan atau invoice setelah memberikan khidmat pembekalan atau perkhidmatan kerja kepada mana-mana agensi kerajaan. Pembekal-pembekal dikendaki untuk mendaftar secara dalam talian untuk mengakses Government Vendor Portal, manakala pembekal-pembekal yang sudah berdaftar di dalam portal e-invoice juga masih perlu mendaftar di dalam Government Vendor Portal. Pembekal-pembekal yang memerlukan bantuan untuk mendaftar bolehlah menghadiri vendor klinik yang diadakan pada 1 hingga 30 April 2024 bertempat di Bilik Serbaguna 2, tingkat 3, Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa waktu bekerja. Akademi Pengajian Brunei APB dan Badan Perhubungan dan Sejahteraan Mahasiswa-Mahasiswi APB Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan majlis penyampaian sumbangan barangan keperluan kepada anak-anak yatim bagi mahasiswa, mahasiswi dan ahli keluarga APB. Majlis berlangsung pagi tadi di bangunan APB. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dr. Haji Tasim bin Haji Abu Bakar, pengarah APB. Sumbangan dihasrat meringankan perbelanjaan pada bulan Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang. Majlis diteruskan dengan bacaan tahlil dan doa arwah khusus bagi warga APB dan UBD yang telah kembali ke rahmatullah. Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim pasukan polis di Raja Brunei. Majlis diadakan di sebuah restoran di Ibu Negara. Pada majlis ini, Pengiran Datin Haja Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman yang dipertua pekerti menyerahkan sumbangan berupa hamper. Majlis seumpamanya diharap dapat mengeratkan silaturahim dan persahabatan antara ahli pekerti dan anak-anak yatim, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Prestasi skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam pada aksi perlawanan antarabangsa FIFA Series 2024 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi baru-baru ini telah menampakkan peningkatan. Meskipun pada perlawanan pertama menentang Bermuda, skuad negara tewas 0-2, namun pada aksi perlawanan kedua menentang Vanuatu, skuad negara melakar kemenangan 3-2. Ketika ditemu bual semasa ketibaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei lewat petang kemarin, Presiden Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam FABD berkata para pemain telah menunjukkan semangat juang untuk bersaing. Masa latihan yang singkat, tapi tidak menghampakan. Pemain not because of me, not because of somebody else, but dorang punya komitmen, dorang punya semangat, dorang punya fighting spirit in the field itu membuktikan yang dorang boleh buat. Alhamdulillah. The players make all the Bruneians proud. They gave their all. We have this end of the game very good with the great goal of Hakimi.
and I think that everyone must be proud of the performance of the team, and we hope to keep going, and if the FBD support a bit more, we will get a better level for the future.